Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan yang sedang duduk menonton pada pagi ini dalam keadaan tak larat kembali kuat, dalam keadaan resah gelisah kembali terarah, dalam keadaan risau gelabah kembali sakinah. Amin ya rabbal alamin. Gulai sedap buatan Pak Abu, bila makan teringat-ringat. Walaupun ini hari Rabu, bicara kita tentang Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari yang mulia dan hari yang utama. Apa tanda hari mulia? Hari itu Allah suka. Apa tanda hari utama? Hari itu Nabi bersabda. Oleh itu pada pagi yang indah dan barakah ini, kita nak membicara tentang satu topik ibadah berkaitan Jumaat dan Al-Kahfi bersama dengan guru kita. Siapa lagi kalau bukan Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik. Sentiasa handsome dan Terima kasih. kacak. Terima kasih kepada Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan kemusykilan, boleh bertanya melalui yang pertama buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, saya nak mulakan perbincangan kita pagi ini dengan satu persoalan. Kalau kita lihat, bila sebut sahaja suratul Kahfi, terlintas terus di fikiran kita berkaitan hari Jumaat. Surah Al-Kahfi mesti dikaitkan dengan hari Jumaat. Jadi kenapa? Doktor, silakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan untuk seketika, dan kepada Allah jualah kita tetap akan dikembalikan. Sama-sama kita rafakkan rasa syukur dengan lafaz tahmid, takbir yang tidak terhingga kehadrat Rabbul Jalil yang telah memberi kita peluang dan ruang untuk berada dalam program Tanyalah Ustaz. Pastinya hari ini hari yang sangat membahagiakan kita, hari yang sangat menguntungkan kita apabila kita mulakan hidup kita ini dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan bermuzakarah, dengan ingat mengingati antara satu sama lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya beri peringatan itu pasti akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Melalui beberapa fadilat, kelebihan yang ada dalam Islam, termasuklah hari-hari yang tertentu. Apabila kita bincang mengenai hari Jumaat, mestilah hari Jumaat itu adalah hari yang sangat istimewa bagi orang Islam. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahawa hari di mana Allah jadikan Adam alaihi salam, hari di mana akan berlakunya kiamat, dan hari di mana akan berlakunya kebangkitan bagi manusia. So Jumaat ini adalah satu hari yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, masakan Allah perintahkan untuk kita berkumpul. Betul. Secara ramai-ramai tengah hari zuhur, digantikan solat zuhur dengan solat Jumaat supaya kita dapat berkumpul solat pada hari Jumaat. Dia tidak sekadar solat Jumaat semata-mata, tetapi dia juga berkait dengan amalan-amalan yang akan membawa maksud yang sangat besar mengenai hari Jumaat, daripada mula terbitnya matahari sehingga tenggelam matahari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ingatkan kita, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jumaah. Sebaik-baik hari terbit padanya matahari adalah hari Jumaat. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala seminggu ni jadikan hari Jumaat ni sangat istimewa
bagi mereka yang ingin mengambil peluang. Dan dalam hari Jumaat ini juga Nabi SAW pesan, ada masa yang Allah istijabkan doa, Allah perkenankan doa, Allah kabulkan doa. Bila? Tidak tahu. Tidak dikhususkan. Dia secara umumnya baginda Rasulullah beritahu sepanjang Jumaat itu adalah hari yang doanya kalau kena masanya mustajab. Masya Allah. Apatah lagi kalau disusuli dengan bacaan Al-Quran. Lebih-lebih lagi dengan surah Al-Kahfi. Kita lihat dulu kelebihan hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumaat hari yang istimewa. Ini dapat kita lihat melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sempat saya catat di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Rabi'i bin Haras an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut qala, saya sebut dua ni, dua orang berkata. Dua orang. Siapa? Rabi'i dan juga Hudzaifah. Rabi'i dan juga Hudzaifah, kedua-dua mereka berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana al-yahud yawmus sabti wa kana lin-nasara fakana lil-yahud yawmus sabt wa kana lin-nasara yawmul ahad faja'a Allahu bina fahadana Allahu liyawmil jum'ati faja'ala al-jum'ata was-sabt wal-ahad wa kadzalika hum tab'un lana yawmal qiyamati nahnu al-akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumal qiyamah al maqdiyu lahum qabla al khalaiq. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengalihkan hari Jumaat dari orang-orang yang sebelum kita. Maksudnya Allah tak bagi Jumaat kepada Yahudi, Allah tak bagi Jumaat kepada Nasrani. Macam mana Allah simpan Quran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah simpan Nabi Muhammad untuk akhir zaman, begitulah Allah simpan hari Jumaat khusus untuk umat ini. Masya Allah. Allah tak bagi kat Yahudi, Allah tak bagi kat Nasrani, bagi kat kita. Jadi special tak? Special. Sangat special. Sangat luar biasa. Tuhan simpan. Satu benda yang kita simpan ni, kita nak bagi orang yang special. Ini tak boleh bagi ni, ini simpan dulu. Ini untuk hakim. Kau yang makan ni, hakim punya ni. Saya dah simpan kan? Betul. Begitulah Allah simpan untuk umat ini. Bagi orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala khaskan untuk mereka hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu untuk orang Yahudi. Dan bagi orang Kristian iaitu Nasara ialah hari Ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala berpaling ke arah kita dan membimbing kita ke hari Jumaat. Iaitu Allah palingkan kita pada hari Jumaat, Allah bimbing kita supaya hari Jumaat itu sebagai satu hari yang istimewa. Sebagai hari solat untuk kita. Dan hari Jumaat hari solat. Betul. Sebenarnya dia iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumaat, Sabtu dan Ahad sebagai hari solat. Dalam urutan ini adakah mereka iaitu Yahudi dan Nasrani akan mengejar kita pada hari kebangkitan? Kami adalah yang terakhir di antara umat di dunia ini dan yang paling pertama di antaranya yang diciptakan untuk dinilai pada hari kiamat. Begini, bila Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumaat, Hakim, untuk orang Islam beribadat. Begitu juga Allah jadikan hari Sabtu untuk orang Yahudi beribadat. Begitu juga Allah jadikan hari Ahad untuk orang Nasara beribadat. Tapi berlaku ataupun tidak? Kita lihat orang Islam pada hari Jumaat, kita masih kekal. Masjid-masjid kita meriah. Betul. Masjid kita penuh pada hari Jumaat. Kita dapat lihat. Dan kita ada khutbah Jumaat, kita ada solat 2 rakaat dan macam-macam fadilat yang ada pada hari Jumaat. Dan orang Islam berebut-rebut untuk solat Jumaat dan meramaikan masjid pada hari Jumaat. Manakala Yahudi dan Nasrani adakah buat benda yang sama lagi? Ataupun mereka sudah tidak endahkan lagi hari yang Allah istimewakan untuk mereka? Walaupun mereka diberi hari Sabtu sebagai hari istimewa untuk Yahudi, walaupun Allah beri hari Ahad sebagai hari istimewa untuk orang Nasrani, tetapi mereka tidak lagi mengendahkan dua-dua hari tersebut. Seperti mana diendahkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu, walaupun mereka diberi pelbagai keistimewaan terdahulu sebelum kamu, wahai umat Muhammad, walaupun mereka diberi pelbagai keistimewaan, tetapi kalian akan dibangkitkan sebagai rombongan yang pertama. Masya Allah. Kita umat terakhir, kalau nak kira daripada Nabi Adam AS kepada kita jauh dah. Betul, lama dah. Tapi
Allah Subhanahu wa taala angkat bangkitkan kita. Kita walaupun mengikut kategori ni, mengikut urutan, patutnya kita ujung sekali lah. Betul. Orang lain semua di depan. Tak, umat Nabi Muhammad di akhirat besok akan duduk di rombongan yang pertama. Dia bukan siapa yang berlari dulu. Dia siapa yang sampai dulu. Sampai dulu. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang akan dibangkitkan pada hari akhirat sebagai berada dalam rombongan yang pertama. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Ini yang saya sebutkan tadi. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari ialah pada hari Jumaat, padanya diciptakan Adam alaihi salam, padanya juga dimasukkan Adam ke dalam syurga, dan padanya juga dikeluarkan Adam alaihi salam daripada syurga, serta tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Masya Allah. Baik. Kalau hari Jumaat ini pelbagai keistimewaan yang Allah Ta'ala janjikan. Doa mustajab, Allah jadikan Adam alaihi salam, Allah masukkan Adam ke dalam syurga. Kiamat pun tak akan berlaku pada hari Jumaat melainkan pada hari Jumaat. Jadi hari ini hari yang seharusnya diraikan. Betul. Dimuliakan. Seorang Islam nak muliakan dia bukanlah dengan aktiviti-aktiviti yang sukaria kan. Berpesta, tapi pesta yang dimaksudkan pesta yang halal. Kita nak hidupkan hari Jumaat ini dengan solat Jumaat. Betul. Dengan baca Quran. Jadi di antara perkara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita ialah supaya kita baca surah Al-Kahfi. Pelbagai perbahasan dari kalangan ulama mengenai bacaan surah Al-Kahfi. Ada yang mengatakan bahawa hadis-hadis ni tak berapa kuat. Tetapi bila saya tengok kumpul semua hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan bacaan surah Al-Kahfi, dapatlah saya mengangkat bahawa surah Al-Kahfi melalui pelbagai kategori, pelbagai perbahasan ulama, bolehlah diangkat hadis-hadis ini kepada hadis yang kuat. Dia antara menyokong antara satu sama lain. Kalau ada 10 hadis daif, kemudian kita lihat hadis-hadis itu sokong antara satu sama lain, maka dijadilah sesuatu yang boleh diamalkan, boleh dilihat sebagai salah satu perkara yang digalakkan dalam Islam, dan ianya menjadi satu rutin kehidupan para alim ulama dan para sahabat juga. Mengikut beberapa riwayat Ibnu Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab, membaca surah Al-Kahfi. Jadi tabi'in baca. Para sahabat mungkin kita tak jumpa riwayat yang besar, tapi para tabi'in baca, para salafus soleh baca, imam-imam besar baca. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mengikut beberapa teks yang saya jumpa, mereka mengamalkan surah Al-Kahfi ini sebagai bacaan. Kita ni Hakim di akhir zaman ni dengan pelbagai pancaroba, dengan pelbagai kesibukan, dengan pelbagai hambatan, kita lah lebih kena baca surah Al-Kahfi kerana kelebihan-kelebihan yang ada dalam surah Al-Kahfi. Mungkin kita akan bincang lagi apakah fadilat-fadilat yang ada bagi mereka yang membaca surah Al-Kahfi. Baik, jadi itu sebagai permulaan ataupun mukadimah topik kita pagi ini berkenaan kelebihan dan kemuliaan hari Jumaat. Baik, kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan berkaitan topik ibadah iaitu Jumaat dan Al-Kahfi bersama dengan guru kita Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Baik, tadi satu soalan yang saya tanyakan kepada guru kita berkaitan kenapa bila sebut tentang Jumaat dikaitkan dengan suratul Kahfi. Mengapa, Doktor? Ya. Pertama sekali Hakim, kita dah tahu bahawa kelebihan hari Jumaat, keistimewaan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari untuk kita beribadat. Hari Jumaat kita tak tahu bila akan distijabkan, akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita membaca surah Al-Kahfi. Kenapa hari Jumaat? Kena hari Jumaat. Kalau mengikut kebanyakan negara lah, negara-negara ni, hari Jumaat kebiasaannya cuti. So barangkali masa itu banyak bagi mereka untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kalau hakim lah, saya tanya hakim. Surah Kahfi ni ada 110 ayat. Betul. Kalau hakim baca berapa minit habis? 110, kadang-kadang masa juga Ustaz. Kurang lebih dalam mungkin 20 minit. 20 minit, ya. Saya pun lebih kurang itulah. 15 ke 20 minit kalau laju sikit bacakan. Kalau kita baca alhamdulillahilladzi lam baca alhamdulillahilladzi kan anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan. Bila laju macam tu, mungkin 15 minit habislah 10 ayat. Sebab surah Kahfi ni antara surah yang dia kena berhati-hati sebab ada kesukaran dari sudut melafaz membaca kalimah-kalimah. Baik. Kalaulah 10, 12, 15 minit, kita hari Jumaat akan start rehat 12.40, 12.45. So kita akan masuk balik kerja pukul 2. Betul. So kita ada 1 jam suku. Sejam 15 minit. Sejam 15 minit. Jadi 15 minit itu boleh diperuntukkan untuk baca surah Kahfi. Masya-Allah. Bagi mereka yang rajin, barangkali lepas subuh boleh baca. Ulama berbincang, bilakah waktu nak baca surah Al-Kahfi? Ada yang menyarankan baca dia macam ni. Jumaat itu bermula bila? Jumaat itu bermula daripada tenggelamnya matahari pada hari Khamis sehinggalah terbitnya fajar pada sehingga tenggelamnya matahari pada hari Jumaat. So kita ada kurang lebih 24 jam. So masa tu bila-bila masa kita boleh baca. Itu di antara waktu kita boleh baca. Baik, surah Al-Kahfi ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beritahu kepada kita bahawa daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adaa'a lahu minan nuri fima bainahu bainal baitil atiq. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Hadis ini juga telah dikategorikan hadis yang sahih oleh penilai-penilai dari kalangan sarjana penilai hadis. Bermaksud barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumaat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Baik. Saya, Hakim, bila kita baca surah Al-Kahfi, cahaya. Allah kurniakan cahaya. Nur. Bila Allah kurniakan kepada kita cahaya itu daripada saya sehinggalah ke Baitul Atiq. Masya-Allah. Baitul Atiq ni kat mana, Hakim? Baitul Atiq ni mengikut ulama adalah di mana tempat para malaikat tawaf di bawah arasy Tuhan yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau di bumi kita ada Baitul Atiq yang kita kata Mekah atau Kaabah, kita kata Kaabah. Itu Baitul Atiq untuk manusia. Tapi bila kata Baitul Ma'mur, Baitul Atiq, Baitul Ma'mur, Baitul Atiq juga dipanggil di bawah arasy Tuhan ada Kaabah untuk para malaikat. Di situlah para malaikat yang bertawaf. So cahaya bagi orang yang baca Al-Quran itu akan menyinari sampai ke situ. Masya-Allah. Dia macam ni, Hakim. Cahaya lampu ni saya nampak. Cahaya traffic light pagi tadi nampak. Cahaya kereta nampak. Betul. Torchlight nampak. Lampu kat rumah, cahaya-cahaya ni semua nampak. Tapi cahaya yang ini manusia tak nampak. Betul. Hanya disinarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus bagi manusia. Nurun ala nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi Allah gambarkan nur itu adalah cahaya. Cahaya ini selalu dalam Al-Quran bila kata cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sepanjang satu minggu daripada Jumaat ini ke Jumaat akan datang, sepanjang satu minggu dia sentiasa berada dalam naungan dan dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana surah Al-Kahfi ini protect seseorang itu. Itu satu. Keduanya, bagi saya sebagai seorang Muslim, bila saya baca surah Al-Kahfi Jumaat ini, Jumaat depan saya baca, dah berjumaat-jumaat saya baca, dah banyak Jumaat saya baca, tapi tak pernah terlintas dalam hati saya, apa benda aku baca ni? 110 surah ni sampai dah lancar begitu baca, apa benda saya baca ni? Dia mesti ada satu perasaan yang timbul, kemudiannya ingin tahu apa yang dia baca. Betul. Barulah dia dapat faham
bagaimana surah Kahfi membentuk dia untuk satu minggu. Dan lebih semangat lah Ustaz. Lebih semangat. Betul. Dia baca dan dia faham. Lain. Betul. Lain. Sebab dalam surah Al-Kahfi ini, seperti mana kita tahu ada 5 kisah penting. Pertama sekali, kisah Ashabul Kahfi. Ya. Keduanya kisah dua pemuda yang memiliki kebun, seorang yang beriman, seorang tak beriman. Yang ketiga, hiwar ataupun dialog Allah dengan para malaikat ataupun dengan iblis. Kan bila Allah perintahkan iblis, itu dialog. Ya. Yang keempat ialah mengenai Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang kelima, kisah Zulkarnain. Zulkarnain. So ada 5 kisah. Dalam 5 kisah ni ada tak salah satu kisah yang kita terpisah daripadanya? Tak ada. Ashabul Kahfi. Mana mungkin kita terpisah? Sebab yang awal-awal masuk Islam, kita sebut tadi bahawa yang awal-awal masuk Islam. Saya nak kaitkan surah Al-Kahfi ni turun di Mekah, Kim. Ya. Surah Al-Kahfi turun di Mekah sebagai satu kekuatan motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Kahfi berulang kali disebut insya-Allah. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan sama sekali kamu mengatakan bahawa kamu akan buat benda tu besok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Saya akan buat besok. Besok ustaz. Besok. Besok Kim. Yakinnya kamu. Lapiklah besok itu dengan insya-Allah. Betul. Kalau tidak diizin oleh Allah, mana mungkin benda itu berlaku? Setuju. Kan? Hakim, insya-Allah besok kita makan lamb chop. Contoh. Insya-Allah boleh, tak ada hal. So insya-Allah. Dia jadinya nak beritahu Hakim, ada benda menarik mengenai surah ni. Bila dua orang lelaki, bila Nabi Muhammad buat dakwah di Mekah ni, Nabi Muhammad buat dakwah, mengajak orang kepada Allah, mengajak manusia sembah pada Allah. Dua orang pemuda telah dilantik oleh pembesar Quraisy Mekah. An-Nadhr bin Al-Harith, dan juga seorang lelaki lain yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Dua orang pemuda ini telah dilantik atau telah dipilih oleh pembesar-pembesar Quraisy menghantar kedua lelaki ini, An-Nadhr dengan Uqbah, pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah. Untuk apa? Jumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi di situ, bertanyakan perihal Muhammad. Masya-Allah. Sebab pembesar-pembesar Quraisy ini macam ada sikit percayalah bahawa ada diceritakan mengenai Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Kan memang diceritakan. Ya. Kan? Min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul, seorang nabi selepas Nabi Isa alaihissalam, namanya Ahmad. Jadi pembesar Quraisy hantar Uqbah dengan An-Nadhr pergi ke Madinah, tanya kepada pendeta-pendeta Yahudi perihal Muhammad. Jadi mereka pun pergilah bertanya dengan pendeta Yahudi di Madinah. Bila bertanya kepada mereka, ada tak diberitakan mengenai Muhammad dalam Taurat dan Injil? Dia kata tidak diberitahu, tetapi watak itu ada. Masya-Allah. Pribadi itu ada disebut. Kan Yahudi dan Nasrani tunggu perutusan Nabi itu dari kalangan mereka. Yeah. Bila diutus dari kalangan Quraisy, terkejutlah. Mereka tak boleh nak terima. Tapi pembesar Quraisy telah hantar dua orang lelaki ini untuk tanya. Dia kata, kamu tanya kat Muhammad 3 soalan. Kalau Muhammad itu boleh jawab 3 soalan ini, maka benarlah dia Rasul. Tanyakan kepada mereka mengenai Ashabul Kahfi. Masya-Allah. Tanyakan kepada Muhammad mengenai Ashabul Kahfi. Tanyakan kepada Muhammad mengenai lelaki yang menguasai barat dan timur. Dan tanyakan kepada Muhammad mengenai ruh. 3 soalan. Mengenai Ashabul Kahfi, mengenai Zulkarnain, dan juga mengenai ruh. Kalau turutannya mengenai Ashabul Kahfi, mengenai ruh, dan juga mengenai Zulkarnain. Tanya soalan ni. 3 soalan ni kalau Muhammad boleh jawab dengan betul dan tepat, maka dia adalah Rasul. Kalian akan ikut. Kalau tak, buatlah apa nak buat dekat dia. Dia adalah pendusta. Datanglah pemuda ini bawa soalan kepada Nabi Muhammad. Dan pembesar Quraisy pun pergi sama-sama tanya kat Nabi Muhammad. Muhammad, kalau betul kau Rasul, kau bagi tahu kami perihal Ashabul Kahfi, perihal ruh, dan juga perihal Zulkarnain. Nabi Muhammad kata, besok datang.
Datang besok. Ghadan, Nabi sebut. Ya. Ghadan, besok saya jawab. Lupa Nabi Muhammad nak sebut insya-Allah. Nabi Muhammad tak sebut insya-Allah. Sebab itu dalam surah ini kita lihat insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Faham? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada. Hendaklah cakap insya-Allah. Jadi besok dia orang datang lah. Sebab Nabi Muhammad dah janji. Yeah. Besok dia datang. Tanya Nabi Muhammad, "Muhammad, apa hal?" Wahyu tak turun. Allah. Balik. Lusa datang lagi. "Apa hal Muhammad? Mana jawapan?" Tak turun lagi. Muhammad ni sudah berdusta. Dia ni bukan rasul. Dia tak ada jawapan. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sabar 1 bulan. Masya-Allah. Ba'da syahr nazalat hadhihi surah. Setelah 1 bulan baru turun surah ini. Turun surah ini baru Nabi Muhammad panggil, beritahu kepada mereka perihal Ashabul Kahfi, perihal Zulkarnain dan juga perihal Ruh. Jadi diberitahu kepada mereka. Dan ini secocok dengan apa yang berlaku di Mekah. Kan pemuda-pemuda di Mekah yang awal-awal ikut Nabi Muhammad masuk Islam ni semuanya pemuda. Betul. Syabab. Yang ikut Nabi Muhammad awal-awal kerja dakwah Nabi Muhammad ni semua pemuda. Ya. So secocoklah dengan kisah Ashabul Kahfi. Dan kalau Ashabul Kahfi 7 orang itu pergi menyembunyikan diri, menyelamatkan akidah mereka di dalam gua tadi tu, dalam gua tu, dalam gua. Jadi pemuda-pemuda yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan mereka di rumah di Dar Abi Arqam. Kan kita biasa dengar kan? Betul. Kan di Dar Abi Al-Arqam. Di rumah Abi Al-Arqam. Di situ. Jadi di situlah mereka dididik dengan surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Jadi surah ini Nabi bacakan, jadi pemuda-pemuda yang ada di rumah Dar Abi Arqam menjadi sangat semangat. Masya-Allah. Dididik mereka seperti mana dididik Ashabul Kahfi dengan pemuda-pemuda yang awal-awal buat kerja dakwah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita pun rasa meremang. Betul. Rasa luar biasanya surah Al-Kahfi ini. Sebab itu Hakim, bila surah ini diamati, dibaca, difahami, saya yakin pemuda-pemuda di luar sana boleh dapat asuhan surah Al-Kahfi. Ataupun yang pernah muda Ustaz Ya, yang pernah muda. Kita lah muda. Ya, betul. Jadi boleh kita jadikan ini sebagai surah yang mengasuh. Jadi dalam 1 minggu Hakim, surah ini akan mengawasi kita. Masya-Allah. Akan mengawasi kita dengan kefahaman. Pastinya saya mesti ikut Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni mereka yang diancam mati. Mereka ditidurkan Tuhan 309 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 309 tahun. Untuk menyelamatkan akidah. Kalau kita ada hubungan baik dengan Allah, Allah akan tundukkan langit dan bumi untuk protect kita. Masya-Allah. Setuju. Matahari Tuhan alihkan ke tempat lain supaya tak ganggu Ashabul Kahfi tidur. Ini menggambarkan Tuhan akan protect. Bila you ada iman yang betul, keyakinan betul, akidah yang betul, pegangan yang betul, berserah pada Tuhan, jadi Allah tidak akan sia-siakan orang ini. Jadi you dapat semangat tak? Betul. Semangat. Selagi mana saya betul di atas dunia ini, apa saja jawatan saya, pangkat dan kedudukan, Tuhan tidak akan sia-siakan saya. Tuhan tidak akan sia-siakan apa saja usaha saya buat. Satu. Keduanya, saya juga perlu lihat apa yang berlaku pada 2 pekebun tadi tu. Seorang lelaki yang beriman, seorang tak beriman. Yang tak beriman itu, yang beriman itu diberi hasil yang sikit. Yang tak beriman itu diberi hasil yang lumayan. Dia bangga. Ini biasa berlaku, Kim. Betul. Kawan ni solat, jaga solat, baca Quran, pergi sedekah, semua dia buat. Iktikaf kat masjid, Ustaz tonton. Ustaz tengok. Tapi dia tak begitu lumayan hasil dia. Yang seorang lagi sembahyang pun tak, apa pun tak, jadi lumayan. Jadi macam mana saya sebagai seorang mukmin nak tengok? Bukankah itu pemberian Tuhan? Tuhan sukat beri sesuatu itu selayaknya untuk kita. Dan ada 3 kisah lagi, macam mana syaitan, macam mana pula Musa, macam mana pula dengan Zulkarnain. Semua ini kita akan perincikan, Hakim, supaya penonton kita ni dia puas hati dengan surah Al-Kahfi pada hari ini. Baik, itu baru kisah pertama kita dengar tentang Ashabul Kahfi. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi kita nak rehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bincangkan tentang topik ibadat, iaitu Jumaat dan juga Al-Kahfi. Baik, tadi kita dah dengar tentang kisah Ashabul Kahfi. Sekarang kita nak sambung pula mendengar tentang pemilik kebun, Ustaz. Silakan. Terima kasih, Kim. Terima kasih kepada para penonton yang masih setia bersama kami. 5 kisah tadi tu, kisah Ashabul Kahfi, kita dah sebut. Yang keduanya pemilik kebun, yang keduanya kisah pemilik kebun. Bila pemilik kebun ni ada dua orang lelaki, seorang yang beriman, seorang yang tidak beriman. Yang beriman tadi tu saya sebut dia memiliki kebun yang sangat lumayan. Tetapi dia tidak mensyukuri dan dilupa kepada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat dialah yang usahakan, dialah segala-galanya. Sehingga Allah hancurkan, Allah jadikan kebun dia tu terbakar dan tak ada tinggal apa-apa. Tak tinggal apa-apa. Maksudnya, Hakim, yang beriman tadi, walaupun sedikit, dia mesti yakin, mesti ada sifat qanaah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada Allah, lalu digunakan segala pemberian Allah itu pada jalan yang Allah suka. Betul. Yang seorang lagi ni yang tak beriman, dengan banyak kekayaan, dengan banyak dia berbangga dan juga membesar diri sehingga Tuhan hancurkan. Allah nak beritahu, apa saja yang kamu miliki semuanya akan hancur sekelip mata kalau Tuhan tidak izin. Mana pergi Firaun, mana pergi Haman, mana pergi Qarun, mana pergi Namrud. Nama-nama besar ni mana mereka semua? Yang satu ketika mereka pernah berkuasa, mereka pernah menjajah, mereka pernah menzalimi. Mana mereka? Sehingga di antara mereka ada mengaku diri mereka Tuhan. Mana mereka semua? Jadi kita ni nothing, kita tak ada apa-apa. Semua adalah pinjaman, semua Tuhan bagi sementara. Mesti disadurkan dengan rasa syukur dan terima kasih pada Tuhan. Lalu digunakan segala nikmat itu pada jalan yang Allah suka. Jangan pernah ada yang membesar diri dan juga membongkak dengan pemberian Tuhan. Jadi itu yang berlaku kepada pemilik kebun yang seorang lagi yang tidak beriman, sehinggalah hujungnya dia insaf dengan apa yang diterima. Yang ketiganya dialog antara syaitan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam takriman wa tashrifan wa laysa ta'abbudiyan. Malaikat disuruh sujud sebagai tanda hormat, tanda memuliakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menyembah. Tapi iblis enggan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengasuh manusia supaya manusia ada sifat ta'abbudi, sifat menghambakan diri kepada Allah. Jangan ikut jejak langkah syaitan yang sering menghasut manusia supaya terpesong daripada jalan yang betul. Kalau hati kita ni jernih, hati kita ni tulus, hati kita ni ada Allah, kita ingat pada Allah, kita sentiasa menghubungkan diri kita dengan Allah, pasti syaitan tak ada tempat untuk menghuni hati puruk kita ni, sehingga dia mempengaruhi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa alaihi salam, Allah tanya, kan Nabi Musa ni dia boleh bercakap, dia boleh berbual dengan Allah kan. Sehingga Nabi Musa ni digelar sebagai Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Musa. Bila Allah berbicara dengan Nabi Musa, pada satu hari Allah tanya kat Nabi Musa, "Hey Musa, tahu tak siapa manusia paling berilmu? Hal ta'lam man a'rafun nas, a'lamun nas fil ard." Tahu tak kamu wahai Musa, siapakah manusia yang paling berilmu di bumi, di dunia ini, di bumi ini? Nabi Musa kata, mana ada orang lain, akulah orangnya. Akulah orangnya. Steady. Saya lah, akulah orangnya. Allah Subhanahu Wa Taala kata, tak, engkau pergi dekat satu tempat, Majma'al Bahrain, di tempat bertemunya dua laut. Di situ engkau akan jumpa seorang lelaki yang berilmu. Masya Allah. Itu yang Nabi Musa alaihissalam berkelana Huquba. Quran sebut Huquba, perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari ilmu, walaupun tempoh itu merentasi 80 tahun lebih. Harus Nabi Musa pergi untuk belajar. Masa Nabi Musa pergi belajar itu, yang Nabi Musa bawa bersama-sama itu adalah Yusha' bin Nun, sepupu Nabi Musa alaihissalam. Yusha' bin Nun. Dialah ikut yang qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bila Nabi Musa sampai dekat satu tempat, dah lapar, dia kata, "Mai sini ikan tadi tu." Ikan yang
mengikut riwayat ikan yang telah dimasyui. Masyui ni ikan bakar. Ikan bakar, mai sini nak makan. So Nabi Musa alaihi salam tanya dekat budak dekat Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun diletak dekat atas batu. Ikan itu lompat masuk yang dah mati tadi, yang dah dibakar. Lompat masuk dalam laut. Boleh pula lompat. Lompat masuk hidup. Hidup. Sehingga orang sekarang pernah tengok ikan sebelah tak? Ikan sebelah. Ada yang mengatakan bahawa itu ikan sebelah tu ikan yang sebelah dah dimakan sebelah. Wallahu alam, saya pun tak jumpa sumber, tapi ada disebut-sebut begitu ikan sebelah ni. Cuma nak beritahu, Nabi Musa alaihissalam jalan satu perjalanan untuk memperkuatkan lagi ilmu pengetahuan. Kalau kita rasa kita berilmu, jangan lupa ada orang lebih berilmu daripada kita. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui. Kalau kita rasa kita tahu, ada orang lebih tahu. Jangan pernah kita merasakan kita orang pandai. Betul. Dan satu lagi Hakim, satu benda saya nak beritahu, pandai ni tak boleh buat-buat. Jangan dibuat-buat. Pandai benda yang tak boleh dibuat-buat. Dan dia tidak dijual di mana-mana mall untuk beli dan pakai. Pandai ni tak boleh buat-buat. Pandai ni mesti belajar. Proses ni mesti belajar. Kesabaran yang perlu ada kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menuntut ilmu. Tadi kata pandai kan? Sekarang ikut Nabi Khidir. Tengok sabar tak sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir awal-awal beritahu, Musa, kau takkan sanggup sabar dengan aku. Macam mana kamu nak mengukur aku tak sabar? Berjalan pun belum lagi. Tengok dulu Berjalan pun belum lagi. Jalan. Itu yang Nabi Musa bocorkan perahu, tembok dan juga bayi budak yang akan kufur kepada Allah. So semua itu Nabi Musa tidak sabar, bertanya. Jadi menuntut ilmu ni perlu sabar. Setuju. Kalau tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka kita akan diharamkan daripada menikmati nikmat ilmu. Allah. Baca sekali tak faham. Apa benda ayat ni? Baca kedua tak faham lagi. Ketiga tak faham. Sebab itu Iqra dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Berapa kali Tuhan suruh baca? Berapa kali Tuhan suruh menuntut ilmu? Umat ini umat yang mesti belajar, mesti baca, mesti ada munaqashah, mesti ada muzakarah, mesti ada duduk dengan alim ulama, mesti cari orang pandai, kawan dengan mereka. Baca. Satu bulan banyak mana duit kita habiskan untuk membeli bahan bacaan. Yang itu pun kena kira juga. Kan? Betul. Jadi semua tu kena kira. Baru kita akan boleh memproseskan diri kita dan juga proses ahli keluarga jadi orang yang berilmu. Itu Musa dengan Khidir. Last kali Nabi Musa surrender. Nabi Musa surrender bahawa Nabi Khidir alaihi salam Allah berikan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu yang disebut ilmu laduni. Ilmu laduni ni Allah beritahu kepada Nabi Khidir sesuatu perkara yang sebelum berlaku. Ini bukan ilmu tilik. Bukan tengok dalam air. Kan? Bukan jumpa dukun, jumpa orang. Saya rasa awak ni kendian hari. Tak ada. Tak ada. Memang Allah beri. Contohnya, Kim, kita berdua pergi beli tembikai. Kan? Beli tembikai. Saya beli tembikai, saya tepuk. Saya beli. Balik belah, elok, merah. Yang Hakim pun tepuk juga. Tapi balik tengok, tak apa-apa nak merah. Tak apa-apa nak merah. Masih lagi putih-putih isi dalamnya. Jadi ada orang kata ini ilmu untuk mengenal buah itu masak ataupun tidak. Ilmu itu termasuk juga dalam ilmu. Tapi apa yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihi salam sebagai satu asuhan. Yang kelima kisah Zulkarnain. Masya Allah. Zulkarnain ini Tuhan beri dia satu kehebatan yang tak diberi pada siapa-siapa pun. Tidak akan kita jumpa seorang lelaki sehebat Zulkarnain. Dinamakan Zulkarnain sebab dia ada pakai baju besi dan topi besi itu ada tanduk. ada tanduk. Jadi itu Zulkarnain yang ada dua karna. Ada juga riwayat sebut Karnain ini merujuk kepada tempat terbitnya matahari. Tempat terbit matahari. Dia kalau kita lihat dalam Google Map kita ni, kalau kita pergi tengok di mana satu tempat yang disebut Maghribah Syams. Maghribah Syams ni tempat tenggelam matahari. Tapi matahari tak tenggelam kat situ pun. Dia ada satu tempat yang mana dia biasa kita tengok gunung berapi, tapi tempat ini kawah dia berapi. Allah. Kawah berapi ini adalah tempat yang paling hujung di dunia mengikut sukatan. Paling hujung di dunia. Jadi Nabi Zulkarnain telah sampai ke situ. Melihat
bila dia sampai petang hari, api yang membuak daripada telaga itu dia umpama qar. Api yang membuak itu. Dia sampai ke hujung dunia. Jadi hebatnya Zulkarnain. Jadi hebat. Ada orang sebut The Great Alexander. Tak sama. Tak sama apa yang dibekalkan dalam karya-karya yang Eropah cerita mengenai The Great Iskandar, Alexander ini, dia tak sama dengan Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran. Tak sama. Yang mereka ambil daripada contoh Babylon dan juga beberapa sejarah-sejarah yang lain yang tidak ada kaitan dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Jangan ada pula orang kita yang menganggap bahawa Zulkarnain adalah The Great Alexander atau Iskandar. Zulkarnain. Tak boleh dikaitkan Iskandar Zulkarnain. Alexander, Zulkarnain. Itu cerita mengenai seorang raja, tapi yang ini cerita mengenai seorang lelaki yang hebat, juga digelar sebagai seorang yang sangat luar biasa. Tapi kan Hakim? Ya, okey Ustaz. Kita nak dengar tapi tu. Cantik Ustaz gantung ya. Kerana kita nak berehat seketika. Boleh Doktor? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Isnin tiba, ramai tak suka. Selasa juga nasib serupa. Kalau Jumaat menjelang tiba, pasti ramai tersenyum gembira. Baik, masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Abdullah, membicarakan tentang Jumaat dan surah Al-Kahfi. Baik, kita nak raikan soalan pagi ini datangnya dari sahabat kita bernama Jurah Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah membaca ayat 1 hingga 10 dan ayat 101 hingga ayat 110 surah Al-Kahfi sudah memadai ataupun perlu keseluruhannya ayatnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Sama juga soalan yang ditanyakan oleh Casey, sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga kru TV3 dan TV9. Ustaz, apakah fadilatnya membaca Al-Kahfi cuma 10 ayat akhir dan 10 ayat awal? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Silakan. Okey, terima kasih. Dia ada dua perkara, Kim. Pertama sekali, membaca keseluruhan surah Kahfi. Yang keduanya, menghafal 10 ayat pertama, 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Dua perkara yang berbeza. Manakala fadilat dia akan dapat cahaya, akan dipelihara, akan dilindungi adalah berkait dengan dia membaca daripada ayat 1 hingga ayat 110 surah Al-Kahfi. Manakala fadilat menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Beza. Jadi kalau tanya apa fadilat Ustaz, cukupkah kalau saya hafal? Cukup untuk satu fadilat. Untuk fadilat satu lagi takkan kita nak tercicir pula. Betul. Kan? Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, riwayat Imam Muslim, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad Dajjal. Yang bermaksud, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Jadi 10 ayat pertama, bila dia hafal akan dipelihara. Ada juga ulama sebut bahawa hafiza wa tadabbara, menghafal dan memahami 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dia bukan sekadar hafal, tapi hafal dan faham. Dia barangkali kita mungkin tak kesempatan kot jumpa Dajjal. Sebab kalau nak jumpa Dajjal ni, dia mesti alamat kiamat yang kecil, kiamat besar. Dia kiamat besar tu, alamat besar tu, barulah keluar Dajjal. Mungkin kita tak sempat, tapi bila Nabi SAW sebut ni, supaya dia menjadi satu amalan yang diwarisi. Saya hafal, anak saya hafal, cucu cicit saya. Jadi jadikan ini sebagai satu tradisi. Menghafal supaya kita semua terpelihara daripada Dajjal. Itu satu. Yang keduanya,
Dajjal dalam bentuk yang milenium, yang lebih moden. Kan banyak juga. Betul. Dajajilah maksudnya apa saja yang memesongkan kita daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala, menganggap selain daripada Allah adalah sajian yang lebih istimewa, ataupun memilih jalan yang sesat itu lebih menggembirakan, seperti mana disesatkan oleh syaitan dan juga kuncu-kuncunya. Dan manusia kan selalu bertembung dengan situasi begitu. Jadi mudah-mudahan 10 ayat ini dia menyelamatkan saya sebelum saya jumpa dengan Dajjal yang di akhir zaman, dengan dajajilah ataupun apa saja yang berwatakkan kepada Dajjal tadi tu, yang boleh memesongkan tadi. Kan orang kita pun sekarang guna, kau ni macam Dajjal lah, contoh kan. Dengan izin minta maaf. Kan orang kata kan, kau ni sebab apa? Sebab dia nak memesongkan kita. Dia akan memesongkan kita. Dajjal ni apa dia punya perjuangan? Dia akan berjuang supaya dialah yang berkuasa, supaya manusia berpaling daripada Allah kepada dia. Walaupun ada satu mata saja di dahi dia, walaupun di dahi dia tertulis dia tu Dajjal, tapi masih lagi orang ikut. Tetap akan percaya. nak dia ikut. Jadi dengan 10 ayat ini, usima, terpelihara, maksum, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi obezan menghafal 10 ayat dan juga membaca keseluruhan surah Al-Kahfi. Dua-dua ada fadilat yang tersendiri. Okey Ustaz, tadi sebelum kita berhenti rehat, Ustaz ada kata tapi jadi ramai orang bertanya tapi apa pula ni? Mungkin tapi, Ustaz boleh sambung. Tapi Hakim, sama boleh tapi betul. Tadi. Tapi kan bila kita lihat, saya lihat kelima-lima kisah ni, dia satu kisah pun tak lari daripada ilmu. Ilmu yang menguasai. Ilmu yang menguasai manusia. Ilmu yang membentuk. Sebab, bila Ashabul Kahfi ini, mereka diuji dengan fitnah untuk mengangkat raja yang mereka ada pada masa itu sebagai Tuhan. Untuk memuliakan dia. Mereka cuba menggunakan panca indera, berfikir secara waras, berfikir secara telus. Mana mungkin manusia diangkat menjadi Tuhan? Mana mungkin makhluk menjadi Tuhan? Kan sebab itu bila Ashabul Kahfi ni keluar, asalnya 6 orang. Keluar daripada istana tu 6 orang. Dalam perjalanan itu bertemu pula dengan seorang pengembala kambing. So jadilah orang yang ke-7. Masa pengembala kambing itu nak pergi, masa pertemuan antara 6 dengan 1 tadi, 6 orang daripada istana, seorang pengembala kambing. So bila seorang pengembala kambing itu bertanya kepada mereka, ke mana kamu nak pergi? Sebab dia sudah ada kontak ruh, spiritual kontak tu dah ada. Sebab yang lelaki ni kata, kamu nak pergi mana? Jadi kata, kami nak pergi kepada Allah, kami nak mencari Allah, kami nak mengasingkan diri kepada Allah. Pada masa itu lelaki kata, kenapa tak ajak aku? Aku pun nak pergi juga. Itu yang dinamakan sebagai ruh. Ruh, hadis dalam Sahih Bukhari, ruh arwahun mujannadah. Idza ta'arafa iktalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Ruh manusia ini adalah tentera. Ruh saya, ruh Hakim, ruh-ruh kita ni dia boleh berbicara, dia boleh berkawan. Ada roh yang dia tak boleh kawan. Ada juga. Sekali jumpa, lepas tu tak nak jumpa kalau boleh. Ada orang kita susah nak jumpa, susah nak communicate, susah. Dia ada orang sekali je jumpa, lepas tu rindu nak jumpa lagi. Mana lama tak nampak? Sebab roh dia dah boleh ngam. Itu namakan sebagai tentera-tentera Allah. Kalau dia tak ngam, dia akan berasingan dekat. Sebab itu roh lelaki pengembala kambing bertemu dengan roh-roh para pemuda daripada istana, dia dah bertemu. So ilmu yang menjadikan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa ilmu. Baik Ustaz. Dia tidak boleh taklid, tak boleh ikut-ikut. Betul? Mana boleh ikut-ikut? Mana boleh ikut-ikut? Solat ikut-ikut boleh. Kenapa beriman pada Allah ni macam mana saudara boleh beriman? Memang silibus sekolah macam tu. Silibus sekolah. Mana boleh jawab macam tu? Setuju. Dia awal Imam Ghazali sebut, rahimahullah taala alaih. Imam Ghazali sebut dalam masalah fiqh kita boleh bertaklid, tapi dalam masalah akidah you kena berusaha. Kena ada usaha untuk mengenal diri, mengenal Allah dengan lebih dekat lagi. Baik Itu yang Ustaz. berlaku pada pemuda Ashabul Kahfi. Baik. Bila sebut juga tentang Jumaat dan Al-Kahfi ini, satu soalan yang saya fikir menarik untuk kita bacakan bersama datang dari Rosden Samah. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, antara fadilat membaca surah Al-Kahfi ialah
dapat menghindari seseorang itu daripada fitnah Dajjal. Persoalannya, bagaimana kaedah yang betul beramal dengan ayat dalam surah tersebut bagi dijadikan benteng yang kukuh selamat daripada bahaya fitnah Dajjal yang dikatakan bersifat amat mengelirukan itu. Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru, wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada saudara Rosdin atas soalan yang ditanyakan. Betul, dalam surah Al-Kahfi ni ayat 10 ayat pertama kalau kita lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Jadi ayat 10 ayat ini dibaca sebagai salah satu motivasi untuk diri dan juga menjadikan diri kita ni lebih bersiap sedia untuk menghadapi sebarang ujian dalam kehidupan seharian. Sebab itu surah ini bila kita baca, kita kena tahu apakah environment surah ini diturunkan supaya saya boleh masuk dalam situasi itu. Saya boleh masuk dalam, boleh bawa diri duduk dalam situasi tersebut supaya saya boleh mengadaptasi surah ini dalam kehidupan saya. Itu yang paling mustahak 10 ayat pertama tadi. Daripada situlah kita dapat selamatkan diri kita daripada Dajjal. Betul. Sebab ayat keseluruhan surah ini selain daripada ilmu, dia adalah mengajar manusia bagaimana manusia harus berhubung dengan Tuhan. Perlu bergantung pada Allah. Perlu mengharap kepada Allah. Jadi 10 ayat inilah bila saya hafal dan saya faham akan membimbing saya untuk menjadikan kehidupan saya ini lebih berfokus. Supaya tidak tertinggal dunia dan tidak juga tercicir akhirat. Jadi kena fahamlah Ustaz sebab itu di samping kita membaca dan kita menghafal tentang surah Al-Kahfi ini juga kita perlu faham supaya bila kita faham kita lebih semangat dalam nak mengamalkannya. Baik Ustaz, tadi kita baru je sebut tentang Ashabul Kahfi ataupun mereka yang duduk di dalam gua. Bila sebut tentang gua, kenapa Islam ini banyak dikaitkan dengan gua? Gua Hira, gua Sur dan juga contoh tadi Ashabul Kahfi. Jadi adakah gua itu melambangkan Islam atau bagaimana? 2 minit silakan. 2 minit. Dia gua dengan kehidupan kalau tengok dalam Islam ni, pertama sekali Allah nak beritahu alam ni, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebahagian daripada penyinambung ataupun penyinambung kepada kesinambungan kepada kerja-kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang keduanya, bila sebut kahfi juga menggambarkan pengasingan. Ada kalanya manusia kena asingkan diri daripada segala kesibukan. Dia kena ada waktu tertentu macam dia berada dalam gua. Dia kena mengasingkan diri dia untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak bermaksud lepas ni gamai-gamai. Dulu banyak kat cerita orang bertapa kat gua. Oh dulu kat gua 3-4 bulan. Ni tapi yang kita sebutkan ini bukan untuk pergi bertapa. Kita sebut bahawa bagaimana kita boleh mengasingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah Allah nak beritahu kepada pemuda di Mekah yang sedikit beriman kepada Nabi, yang baru sedikit beriman kepada Nabi SAW, bila mereka berada di Dar Abi Arqam, maka itulah juga merupakan potensi untuk mereka faham bagaimana perjuangan Ashabul Kahfi dalam buat kerja dakwah, dalam menjaga akidah, dalam menjaga keimanan supaya keselamatan kesejahteraan mereka dapat diteruskan. Jadi gua dengan jiwa manusia ini adalah suatu yang sangat berkait, apatah lagi bila dikaitkan dengan Islam. Nabi Muhammad nak mengasingkan diri, Nabi pergi menjauhkan diri. Nabi bersembunyi. Yalah, kalau nak sembunyi dekat tempat lain barangkali orang akan nampak. Tapi Nabi cari tempat-tempat yang begitu. Sama juga Ashabul Kahfi, mereka pun pergi cari gua. Kalau Ashabul Kahfi ni akhirnya sampai dah Ashabul Kahfi. Pergi dah Ashabul Kahfi di Jordan Ustaz? Betul, Jordan, di kampung saya lah. Masya-Allah. Okey, baik. Jadi itu antara tujuan dikaitkan gua dan juga dengan agama kita, kerana antaranya ialah kerja dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak berehat seketika, kembali semula selepas ini di TV9 dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Apa ada pada Jumaat, hari yang penuh dengan berkat. Apa ada pada Jumaat, hari dituntut kita selawat. Apa ada pada Jumaat, bacaan kahfi sebagai azimat. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, membicarakan tentang topik ibadah iaitu Al-Kahfi dan juga hari Jumaat. Baik, kita nak terus meraihkan soalan-soalan dari sahabat kita. Kali ini pula datangnya dari Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bolehkah Ustaz terangkan kenapa Dajjal amat tak suka dengan surah Al-Kahfi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Rohaya atas soalan. Ya, terima kasih kepada Puan Rohaya Arifin atas soalan tadi. Kenapa Dajjal sangat tak suka kepada surah Al-Kahfi? Dia begini, bukan isu tu suka tak suka. Isunya adalah, Puan, 10 ayat ini akan membenteng kita daripada godaan atau daripada pengaruh Dajjal yang cuba mengelirukan kita untuk kita berbelah bagi di antara beriman kepada Allah ataupun ikut ajakan Dajjal. So 10 ayat ini akan mengakar dan akan membentuk kepercayaan yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, 10 ayat ini akan menjadi penguat untuk kita bila berhadapan dengan Dajjal. So tidak mudah Dajjal itu untuk memesongkan kita sebab kita faham 10 ayat ini dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan yang mutlak. Sebab 10 ayat itu dia menceritakan mengenai keagungan Allah, kehebatan Allah, keluarbiasaan takdir Tuhan dalam menentukan segala sesuatu. Jadi semua ini perlu dia percaya dan beriman, jadikan dia seorang yang kuat akidah. Mustahil Dajjal ini boleh memesongkan orang yang kuat yang akidahnya. Betul. Yang mengakar. Sebab Allah sebut dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Yang bermaksud, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimah la ilaha illallah. Dia adalah seperti sepohon kayu yang tersergam indah, akar tunjangnya menjunam ke bumi, ranting dan dahan mencakar langit. So tidak akan goyang. Betul. So 10 ayat ini dia tidak akan menjadikan kita mudah goyang kepada ajakan syaitan. Ajakan Dajjal, minta maaf saya. So sebab itu 10 ayat ini sangat mustahak untuk kita hafal, kuasai dan juga fahami. Ya. Baik, jadi untuk dijadikan benteng dalam kehidupan perlu kita faham dengan betul apakah maksud dan tafsiran kepada surah Kahfi ini. Soalan seterusnya datangnya dari Fas Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Wanita yang mengamalkan surah Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 101 hingga ayat 110, adakah dibenarkan membacanya apabila datang haid? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Faz Ismail. Kalau wanita dalam keadaan haid, adakah boleh membaca ayat 1 hingga 10 daripada surah Al-Kahfi? Kalau dia hafal, dia boleh baca. Hafalan boleh baca. Niat adalah wirid. Dia niatkan sebagai wirid, dia boleh baca. Adapun dikala dia haid, dia tidak boleh memegang mushaf atau mana-mana cebisan ataupun surah. Sekarang ada orang print kan, surah-surah pilihan. Betul. Al-Mulk pun tidak boleh. So dia kalau dalam keadaan uzur tidak boleh. Sebab itu Nabi kata man hafidha. Jadi usahakanlah menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Kalau dalam hafalan, bagi mereka yang uzur boleh membaca daripada hafalan dengan niat zikir. Baik, jadi 10 ayat saya fikir mungkin kita boleh hafal lagi dengan cara kita ulang-ulang 10 ayat tersebut. Baik, saya tertarik dengan soalan dari Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Prof. Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi, Da'i Hakim dan warga kerja TV3 dan TV9. Waalaikumsalam. Selain digalakkan ke atas setiap Muslim membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, tidak kira 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir, atau membaca satu surah lengkap,
mengapakah kita juga perlu mendalami serta menjiwai ayat-ayat tersebut? Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Izzuddin atas soalan. Ya. Terima kasih kepada saudara Izzuddin atas soalan tadi. Sama ada kita baca 10 ayat awal, 10 ayat terakhir, menghafalnya, memahaminya, ataupun keseluruhan surah Al-Kahfi. Sebab itu daripada awal kita dalam membicarakan fadilat, kelebihan membaca surah Al-Kahfi ini, kita sebut bahawa 5 kisah utama yang ada dalam surah ini sepatutnya membentuk jiwa kita, membentuk watak kita, membentuk peribadi kita, supaya kita jadi orang yang betul-betul kuat. Ada memiliki watak-watak yang sangat terpuji dengan disadurkan dengan ilmu pengetahuan. Bila kita baca kisah dua pemilik kebun, takkan kita tak pernah lalui situasi bila orang lain dapat, kita tak dapat. Bila orang lain ada, kita tak ada. Kan? Orang ada macam-macam, kita tak ada. Jadi apa perasaan kita? Mana sifat qanaah? Jadi membentuk jiwa saya. Kedua juga dengan kisah Ashabul Kahfi. Saya pernah jadi pemuda dan barangkali sekarang tidak. Tapi apa yang saya buat masa si muda dan apa yang saya harus hijrahkan diri saya ke arah yang lebih baik. So itu pun saya kena fikir juga. Jadi macam mana pula dengan dialog-dialog syaitan tadi tu yang tidak mau sujud pada Allah? Sampai bila manusia harus ditunggangi oleh syaitan. Kan syaitan menjadi begitu berkuasa ke atas manusia, sehingga kita lupa. Jadi semua ini harus dijiwai, saudara Izzuddin. Diperlukan satu penguasaan, satu bacaan untuk kita sama-sama faham. Saya dah ada usaha untuk buat tafsir surah Al-Kahfi, insya-Allah. Masya-Allah. Saya harap akan selesailah dalam setahun dua. Dia tak boleh siap dalam seminggu dua, Kim. Dia makan masa. Kena faham, dan saya nak bawa supaya masyarakat boleh menghayati surah Al-Kahfi. Kenapa Nabi berulang kali sebut, dan sehingga dia bercahaya bila dia berada di atas dunia dengan bacaan surah Al-Kahfi tadi tu. Baik, jadi surah Al-Kahfi ini perlu dijiwai dengan cara mendalami. Baik, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Dadai, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Salih Skudai, ya. Silakan, tuan. Baik, persoalannya Datuk Dadai, berkenaan hari Jumaat, ya. Kita tahu hari Jumaat itu telah hari doa yang terbaik, seperti juga malam-malam raya, malam fitri, malam Aidiladha. Soalannya saya, ada doanya kata pada hari Jumaat tu, kalau orang yang sembahyang Jumaat masa mimbar ada di atas mimbar. Yang kedua, 2/3 malam. Dan ada yang kata lepas asar. Jadi kalau yang lelaki itu boleh dah doa. Kalau yang perempuan tu dekat rumah, mana pilihan doa? Adakah dan sepanjang bulan Jumaat, hari Jumaat tu memang makbul ke ataupun nak dipilih? Kalau yang lelaki tu mungkin banyak peluang. Tapi kalau perempuan, kita minta pada malam. Kalau boleh bangun malam tu okeylah. Kalau tak boleh bangun, adakah lepas asar ke ataupun yang mana satu? Dan minta penjelasan Ustaz pagi ni, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soalan datang dari Tuan Haji untuk hajah, Ustaz. Bagaimana kan orang perempuan pada ketika hari Jumaat? Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Dia mustajab doa pada hari Jumaat ini ada pelbagai khilaf di kalangan ulama. Saya sebut tadi bahawa dalam satu Jumaat tu ada waktu yang mustajab, tapi dia terbuka mutlak. Sifat dia lebih sifat mutlak. Maksudnya sepanjang Jumaat itu kita boleh berdoa. Dan ada masa yang betul-betul kalau kena doa tu mustajab. Masya-Allah. Allah rahsiakan. Jadi maksudnya kena ada ikhtiar lah. Macam mana kita cari malam Lailatul Qadar. Kita kan 10 terakhir kita akan berusaha, setiap malam-malam ganjil kita nak berusaha. Begitu juga di hari Jumaat. Hari ni Jumaat, doa mustajab lah. Teringat baca doa, teringat baca doa, teringat baca doa. Jadi perbanyakkan doa. Memang ada di sana riwayat di antara waktu-waktu yang mustajab ialah pada solat Jumaat. Di antara imam duduk di antara dua khutbah, waktunya mustajab. Kalau saya di masjid, ialah saya berdoa. Tapi kalau orang di rumah, dia juga boleh berdoa pada waktu-waktu orang tengah solat Jumaat. Masya-Allah. Boleh, tidak ada halangan. Tak mesti pergi solat Jumaat bagi wanita kan. Wanita tak pergi solat Jumaat, duduk di rumah. Dan pada masa itu mereka boleh solat Jumaat. Sebab itu kita ada solat Jumaat disiarkan secara
secara langsung. Betul. Kita melihat solat Jumaat secara langsung melalui corong-corong radio pun dipasang. Jadi kita cuba cari. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Masya-Allah. Cuba cari peluang. Manalah tahu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesan kepada hajat dan juga kepada orang perempuan, mereka boleh berdoa walaupun suami pergi solat Jumaat, mereka boleh berdoa. Jadi katakan waktu Zuhur itu bermula 1.25 dan berakhir solat Jumaat itu pada pukul 2. Itu dah di antara waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab boleh dibanyakkan doa. Baik, itu untuk hajat ya. Adapun haji kena pergi juga masjid Ustaz ya. Hari Jumaat tak dapat tidak ke atas kita. Yalah, baik. Kalau haji sehat pergilah. Kalau uzur nak buat macam mana? Uzur sehat ni. Baik Ustaz, kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Adik pulang dari sekolah, pulang sekolah lewat sawah. Hari Jumaat, hari penuh barakah, banyakkan masa untuk beribadah. Banyak ibadah yang boleh kita lakukan, antaranya zikir, antaranya selawat dan antara lainnya ialah membaca surah Al-Kahfi. Cuma bila kita sebut tentang surah Al-Kahfi, tadi pun Datuk ada menyebut ada beberapa perkataan ataupun ayat dalam surah Al-Kahfi yang agak sedikit sukar untuk kita membacanya. Jadi bagaimana kita nak mengamalkan surah tersebut? Seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surah Al-Kahfi ini agak panjang dan memerlukan masa untuk dihabiskan. Agak berat untuk membaca surah sebanyak 110 ayat ini. Baca pula tak berapa lancar. Mohon Ustaz kongsikan tips-tips bagaimana nak habiskan bacaan. Adakah cukup hanya baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir sahaja? Hashtag biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Faizal bin Ahmad atas soalan. Ya, terima kasih kepada saudara Faizal bin Ahmad atas soalan tadi. Saya ada sebut bahawa ada di situ kesukaran membaca surah Al-Kahfi sebab wakab dia ataupun kalimah-kalimah dia akan agak jarang kita jumpa dalam surah-surah lain. Oleh demikian kena ada konsisten, kena ada konsisten, kena ada selalu baca. Ya. Selalu baca sampai kita lancar. Macam mana kita baca surah Yasin? Kita selalu baca, lama-lama kita dah lancar. Begitu juga surah Al-Kahfi. Lama-lama kita akanlah lancar. Bila lancar dia tak jadi susah. Kalau tak berpeluh juga nak baca. Memang berpeluh nak baca. 101 ayat tu memang saudara Faizal ni jujur soalan dia ni. Jujur soalan dia. Soalan dia jujur. Dia kata susah nak habiskan 110. Ni lambat. Belik 5-6 muka surat. Alah, bila nak habis ni? Jadi timbul perasaan dia jadi macam unmotivated untuk habiskan. Tapi sebab itulah fadilat dia sangat besar. Sebab nak cerita 5 kisah dalam tu. Benda besar. Surah Al-Kahfi dicerita benda yang besar. Oleh demikian, saudara boleh membaca, katakan dalam hari Jumaat itu daripada tenggelamnya matahari pada hari Khamis sampailah terbitnya sampai tenggelam matahari pada hari Jumaat. So kita ada 24 jam. Tadi saya dengan Hakim bincang berapa minit nak habis. Kalau orang lancar mungkin 15 ke 20 minit. Saya pun 15 ke 20 minit baru habis. Kalau orang tak lancar mungkin juga makan masa sampai setengah jam. So apa kata 110 tu kita bagi 3. Lepas Isyak baca satu muka surat, lepas Maghrib baca satu muka surat, lepas Zuhur, subuh besok tu satu muka surat, lepas Jumaat solat Jumaat satu muka surat, lepas Asar satu muka surat. Dah habis. Yang penting tak adalah kita tertinggal. Kita baca sikit-sikit. Saya pernah baca, lepas tu tengok ada meeting pukul 2. Terpaksa tinggal. Saya baca sampai 2 muka surat setengah, saya tinggal. Lepas tu petang tu saya habiskan lah. Cari masa kasih, habiskan. Jadi boleh baca berperingkat-peringkat di peringkat awal. Untuk kita dapat kelancaran. Bila kita dapat kelancaran dan juga kefasihan membaca, mungkin kita akan baca dengan lebih pantas. Kalau dari sudut tips, cuba Cik Faizal dan juga para penonton fokus kepada, taklah kata 110 ayat tu 110 tu susah. Ada tempat-tempat yang susah. Yang tempat susah tu ulang banyak kali. Setuju. Betul. Ulang banyak kali sampailah kita rasa lancar ayat tersebut.
Dia ada tempat-tempat kita akan sangkut. Saya pun kadang-kadang sangkut juga. Kena ulang 3-4 kali sampai kita rasa laju kita baca. Mulut kita ni sebutan huruf tu pantas. Lancar. Boleh sebut. InsyaAllah. Saya selalu pesan kepada anak-anak murid saya, kalau nak lancar bacaan, 3 perkara kita kena fokus masa kita baca Kim. Mata, telinga dan juga hati. Masya-Allah. Mata kita baca tu, kita tengok ayat Quran tu, dan masa saya tengok alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Masa saya baca alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, saya dah tengok mata saya dah sampai dekat iwaja. Mulut baca kat pangkal tapi mata dah pinjam sampai ke hujung dah. Begitu juga dengan telinga. Masa baca tu fokus. Jangan ada hiruk pikuk. Kan masa baca tompang dengar kawan kat sebelah tu tengah bual. Ataupun kat sebelah tu ada buka apa benda kan. Tompang telinga tu pergi. Jangan. Fokus hati. Begitu juga. Jadi sebab itu guru kami Syekh Salah Al-Khalidi sebut dalam kitab Mafatih Ta'amul Mal Quran, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran untuk adab baca Quran, kalau boleh tidaklah dalam suasana hiruk pikuk, dalam tidak suasana sibuk, ada hambatan-hambatan, kita kena betul-betul tenang. Baru kita boleh fokus. InsyaAllah. Baik Ustaz, perasan ataupun tidak, kedudukan surah Al-Kahfi ini berada dalam juzuk yang ke-15, yakni pertengahan juzuk dalam Quran. Betul. Jadi Allah jadikan setiap perkara itu bukan sia-sia. Jadi apakah hikmah di sebalik kedudukan tersebut? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi adalah surah yang duduk di tengah-tengah juzuk yang ke-15 kan. Dia sebelum dia surah Al-Isra dan selepas dia surah Maryam. Surah Al-Isra cerita mengenai keajaiban, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi diangkat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan surah Al-Isra Allah ceritakan keagungan Al-Quran, kepercayaan, keimanan terhadap Al-Quran Al-Karim. Sebab itu kalau kita tengok di hujung surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tengok dalam surah Al-Isra, hujung sekali Allah Ta'ala sebut, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra, ayat hujung sekali, ayat 111. Habis ayat hujung 111 Allah Ta'ala sebut qulil hamdulillah, lafaz alhamdulillah. Di awal surah Al-Kahfi Allah sebut Alhamdulillah. Hidup kita ni, saudara, tidak boleh terpisah daripada Alhamdulillah. Masya-Allah. Segala puji bagi Allah. Hidup, mati, makan, minum, semua itu tidak terpisah daripada Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah ini perlu difaham secara mendalam. Barulah kita akan dapat rasakan kehebatan bila saya lafaz Alhamdulillah. Jiwa dan raga saya, sanubari saya akan ikut sama menghayati Alhamdulillah. Dia bukan Alhamdulillah yang sekadar diucap pada lisan, dengar pada telinga, tapi tidak memberi kesan kepada hati sanubari. Dia akan membentuk watak, dia akan membentuk peribadi. Itu yang sangat penting. Sebab itu dia bila baca daripada surah Al-Baqarah sampai Al-Kahfi, sekarang kita berada di pertengahan jalan. Masya-Allah. Separuh berikutnya adalah untuk kita memperkukuhkan lagi dan juga memperhebatkan lagi keyakinan kita terhadap Al-Quran, kepercayaan kita kepada Rasul, kepercayaan kita kepada hari akhirat, kepercayaan kita kepada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita boleh faham, angin yang bertiup itu tidak akan bertiup dengan izin Allah. Daun yang gugur itu tidak gugur melainkan dengan izin Allah. Hidup dan mati tidak berlaku dengan izin Allah. So dia sudah ada satu sifat yang kita katakan, dia sudah ada sifat yang God conscious, dhamirun aiqadathu khasyatullah, naluri fitrah yang sentiasa menyedarkan dia ada Tuhan. Baik. Di pertengahan perjalanan kita ni. Sekarang Hakim mungkin sudah awal 30-an atau hujung 20-an. So pertengahan lah tu. Betul. Kan macam saya dah masuk 50. So saya dah kena buat persiapan lah. So saya nak melihat bagaimana surah-surah ini benar-benar memberi kesan. Dan sebab itu saya nasihatkan juga supaya kita ajar ahli keluarga kita surah Al-Kahfi. Ajar anak-anak kita surah Al-Kahfi. Ajar masyarakat kita surah Al-Kahfi. InsyaAllah
akan makmur lagi masyarakat di negara ini. Betul. Jadi apa yang kita dapat contoh pagi ini, jangan lupa kita sebarkan juga kepada orang lain tentang manfaat dan kelebihan surah Al-Kahfi. Baik, soalan seterusnya yang menarik perhatian saya datangnya dari Kasih Nurul Shah 2. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kelebihan orang yang istiqamah membaca Al-Kahfi setiap hari? Moga Al-Quran sentiasa di hati kita. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kasih atas soalan. Ya. Setiap hari Ustaz? Setiap hari baca surah Al-Kahfi. Masya Allah. Kalau Nabi sebut dalam beberapa hadis yang dibekalkan oleh perawi-perawi ini, diberi fadilat dibaca pada hari Jumaat. Barangkali hari Jumaat ni hari orang cuti, orang ada masa. Tapi kalau orang dah lancar di setiap hari nak baca, ya ahlan wa sahlan. Itu lebih membahagiakan diri seseorang kerana dia boleh membaca setiap hari surah Al-Kahfi. Dalam masa yang sama juga, saya berharap bukan sekadar bacaan, dia dah lebih kepada penghayatan. Hari ini kita baca, besok kita baca terjemahan 10 ayat, besok lusa kita baca lagi, kita tengok terjemahan 10 ayat, lepas tu kita cari tafsir-tafsir berkaitan untuk faham. Dia iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Baca Quran, Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya ketika bersedia di alam barzakh. Itu satu. Keduanya adalah surah bila saya membaca Al-Quran, dia akan membentuk pribadi saya dalam kehidupan seharian menjadi seorang muslim yang lebih tekun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan lebih menjadikan hidup kita ni sentiasa dinaungi dengan Al-Quran. Saya ingin juga berkaitan dengan soalan yang ditanyakan oleh Kasih tadi. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis yang saya bacakan tadi bahawa Allah pelihara seseorang yang membaca surah Kahfi daripada Dajjal. Imam Nawawi sebut bahawa 10 ayat ini sangat penting untuk membentuk jiwa kita, untuk membentuk hubungan kita dengan Allah, keyakinan kita kepada Allah, dan ini juga direkodkan oleh Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Hadis ini secara literal menyatakan bahawa dengan membaca saja dapat memelihara seseorang individu daripada fitnah Dajjal. 10 ayat pertama dan juga keseluruhan surah Al-Kahfi adalah yang menjadikan kita orang yang semakin akrab dan tekun beribadat, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hayati setiap huruf, setiap kalimah itu ada rahsia dia, ada kehebatan yang tersendiri, yang kalau setiap kali kita selongkar kita akan dapat lihat lautan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan untuk mendapat keberkatan pada program pagi ini, doa ringkas sebagai penutup. Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Alhamdulillahilladzi anzala alaina alkitab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan ini kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah. Amin. Mohon limpah kurnia belas kasihan daripada-Mu ya Allah. Amin. Jadikanlah kami generasi yang cintakan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati dan juga mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ya Allah, jadikanlah diri saya, diri setiap orang yang sedang melihat program ini dan menadah tangan ya Allah. Amin. Berkatilah kehidupan mereka dengan nur Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang cintakan Al-Quran, generasi kami, anak cucu kami dan juga seluruh masyarakat di negara ini maupun di mana saja mereka berada. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami daripada pelbagai fitnah yang sedang melanda dunia ini ya Allah. Mudah-mudahan Quran menjadi benteng yang terbaik untuk kami memperkukuh hubungan kami dengan Engkau dan juga menjadi bekalan ketika kami bertemu dengan Engkau di akhirat kelak ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hendaknya lebih ramai lagi yang lahir dari kalangan umat ini berwatakkan Ashabul Kahfi, lebih ramai lagi insan yang lahir dengan sifat-sifat syukur, lebih ramai lagi yang lahir dengan sifat-sifat yang terpuji seperti mana Kau kendaki melalui surah Al-Kahfi ini ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datuk yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan juga panel kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud di bawah topik tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 83 hinggalah ayat 87. Akhir kata, kalau tuan membeli halia, beli juga sebungkus kari. Hari Jumaat hari yang mulia kerana merupakan penghulu segala hari. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.